Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat berkenaan dengan kelebihan hari Jumaat. Wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarih la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin. Rawahu Muslim. Maksudnya dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa keduanya, yakni Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, berucap di atas mimbar masjid, Allah menghapuskan satu kaum, yakni keimanan mereka, dengan sebab mereka meninggalkan Jumaat, beberapa Jumaat, ataupun Allah memeteraikan hati-hati mereka. Kemudian mereka termasuk di kalangan orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa mereka yang acap kali meninggalkan Jumaat dengan uzur akan menjadi munafik. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada hidayah, daripada mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala jadikan dia orang-orang yang lalai, yang tidak sedar dan tidak insaf, sehingga mati, tak layak, tak dapat hidayah, kerana sengaja meninggalkan Jumaat. Hadis yang kelima. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang seseorang kamu menghadiri Jumaat, maka hendaklah dia mandi, yakni mandi sunat Jumaat. Disunatkan mandi kepada orang yang nak hadir Jumaat, membersihkan dirinya. Suruhan di sini ialah suruhan sunat, bukannya suruhan wajib. Kecuali kalau dia ada hadas besar, barulah kena mandi wajib. Kalau dia tidak hadas besar, mandi sunat. Termasuk dalam mandi sunat itu ialah mandi sunat Jumaat, bagi orang yang hadir untuk sembahyang Jumaat. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. Dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mandi hari Jumaat menjadi wajib di atas tiap-tiap orang yang bermimpi, yakni tiap-tiap orang yang baligh. Yang dimaksud sekiranya dia berada dalam hadas besar. Tapi setengah ulama mengatakan mandi Jumaat itu wajib, berdalilkan pada hadis ini. Mengikut jumhurul ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, bahawa mandi sunat Jumaat itu adalah sunat, bukannya wajib. Tetapi ada ulama yang mengatakan wajib kerana berdalil dengan hadis yang dibaca ini. Dalilnya kata mereka, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumaat itu wajib di atas tiap-tiap yang bermimpi, yang tiap-tiap yang balik, kata dia. Maka jadi wajib.
Di mana pendapat ini lemah, kerana ada hadis-hadis yang lain yang menghuraikannya, yang menunjukkan bahawa mandi tidak wajib, hanyalah mereka yang berada dalam hadas besar. Bila hadas besar baru wajib. Kalau tak hadas besar tidak wajib. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Maksudnya, dan dari Samurah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu, yang mengambil air sembahyang saja pada hari Jumaat, maka cukup dengannya dan dia mendapat kebaikan. Di sini menunjukkan bahawa cukup dengan berwudu, mandi itu tak wajib. Di mana hadis ini menjadi dalil untuk menolak pendapat yang mengatakan wajib mandi hari Jumaat. Dalil hadis yang kita baca ini. Di sini Rasulullah kata cukup dengan berwudu, menandakan bahawa suruh mandi itu adalah suruh sunat. Al-amru lin nadbi. Suruh itu ialah kerana sunat, bukan al-amru lil wujub. Bukannya suruh itu wajib. Oleh kerana itulah dalam ilmu fiqh dia kena belajar ilmu usul fiqh. Kena belajar ilmu usul fiqh. Kalau belajar tafsir saja, belajar hadis saja, tak belajar ilmu usul fiqh, tak belajar siasat syariah, maka jadi celaru. Kerana dalam usul fiqh dia menghuraikan sama ada suruh itu suruh wajib ataupun suruh sunat, baru kita faham. Kalau tidak, bahang wajib belaka. Jadi wajib belaka. Jadi mengikut kaedah usul. Usulnya al-amru lin nadbi. Suruhan ni suruhan sunat, bukan al-amru lil wujub, bukan suruhan wajib. Kerana hadis yang pertama dikhususkan oleh hadis yang kedua yang kita baca. Hadis yang mengatakan bahawa cukup dengan berwudu. Maka pendapat kebanyakan ulama, mandi sunat Jumaat adalah sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan, bukannya wajib, kecuali mereka yang berada dalam hadas besar. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min juhni aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu bayna ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, dan dari Salman radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mandi oleh seseorang pada hari Jumaat dan bersuci ia mengikut kemampuannya daripada bersuci, lalu memakai minyak, sama ada minyak rambut ataupun minyak wangi. Kemudian dia menyentuh bauan yang harum di rumahnya. Kemudian keluar ia dalam keadaan tidak melangkah orang, tak melangkah orang. Dia masuk ke masjid dengan adab bukan langkah pada orang dah. Tempat kita di orang Melayu ni alhamdulillah, bab adab tak langkah pada orang ni molek bab dosa. Cuma bab jihad je lemah, tak langkah pada orang. Kalau kita pergi di negeri Arab, di Mekah kadang-kadang nyelakah pada tengah sudut pun nyelakah. Itu kasar sikit. Di mana Nabi kata jangan lakah pada orang. Pergi ke masjid, masuk dalam keadaan tidak melangkah orang, melangkah kepada orang. Kemudian sembahyang apa yang ditentukan baginya, sembahyang sunat. Kemudian dia diam bila imam berkhutbah. Malaikat diampunkan baginya apa yang ada di antaranya daripada dosa kecil sehingga Jumaat yang lain, Jumaat yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Salman, iaitu Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang asal dari negeri Parsi. Yang kita baca kisahnya,
Salman asal dia orang Iran, bukan orang Arab. Dia menganut agama Majusi, kemudian masuk agama Kristian, mengaji dengan padri. Padri beritahu pada dia akan zahir Nabi akhir zaman. Lalu dia musafir pergi ke Madinah, sehingga dia bekerja di rumah orang Yahudi, bekerja pungut buah kurma, pungut buah tamar, dan berlakunya hijrah Nabi dan berjumpa dengan Nabi dan masuk Islam. Dan Nabi bersabda, Salmanu minni ahlil bait. Salman daripada aku dan keluarga aku, kata Nabi. Itu kelebihan Salman. Dan bila turun ayat, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu berpaling daripada jihad, Tuhan akan tukar kaum yang lain daripada kamu. Bila turun ayat ini, Nabi tepuk bahu Salman. Innahu min qaumi hadha law kana ad-dinu bis-suraya lanalahu rijalun min al-furs, kata Rasulullah. Kaum yang lain itu kaum ini, kata Rasulullah, sambil tepuk bahu Salman. Kaum ini, kalau sekiranya agama tergantung di bintang Suraya, nescaya ia boleh dicapai oleh beberapa lelaki dari negeri Parsi. Maka Allah melahirkan ulama-ulama dari Parsi. Di antaranya Imam Abu Hanifah, di antaranya Imam Ghazali. Itu bukan orang Arab, itu orang Parsi, orang Iran. Al-Jurjani, macam-macam ulama-ulama. Asy-Syirazi, ini ulama-ulama dari Parsi yang mempertahankan Islam. Dan hari ini pula, bila orang Arab jadi macu nak lawan Israel, nak lawan mereka, orang Iran pula bangkit jadi lawan. Ini menepati apa yang disebut oleh Nabi SAW. Itu yang kita harapkan. Kalau kamu lari, Tuhan tukar kaum lain yang akan menjalankan kewajipan jihad, menegakkan agama Allah. Ini kaum Salman. Salman meriwayatkan hadis ini bahawa caranya lebih dihuraikan. Bermula daripada mandi. Lepas mandi ambil air semayang. Lepas ambil air semayang, hias tubuh. Lomor minyak rambut. Itu yang ada rambut. Kalau tak ada rambut, payah lomor lah. Kemudian ubuh air wangi pula. Dengan tujuan jangan ada bau-bau yang busuk. Ubuh air wangi. Lepas tu masuk dalam keadaan beradab, tak lakuh orang. Semayang sunat tahiyatul masjid. Duduk, tunggu, berzikir. Bila imam khutbah, dengar khutbah. Orang yang macam ni diampunkan dosanya dalam masa seminggu. Dosa kecil. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى متفق عليه. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, yakni dia mandi sunat macam mandi junub, meratakan badannya. Kemudian dia pergi ke masjid, yakni pergi awal, maka seolah-olah dia mendapat pahala menyembelih seekor unta. Sembelih seekor unta, sedekah daging korang, macam sembelih korban. Barang siapa yang pergi pada waktu yang kedua, pergi lewat sikit, seolah-olah dia menyembelih seekor lembu, macam sembelih lembu, korban, beri sedekah. Barang siapa yang pergi pada waktu yang ketiga, seolah-olah menyembelih seekor kambing biri-biri, menyembelih kibah. Kibah ni ialah biri. Orang Arab kata kibah, orang Melayu kata biri. Hak tula lah. Hak tula. Boleh ke orang tua-tua, kibah lain, biri lain. Hak Mekah ni lain, sehingga hak tula lah.
Barang siapa yang menyembelih, barang siapa yang pergi pada saat yang keempat, seolah-olah dia menyembelih seekor ayam. Macam sembelih ayam je, beri seekor ayam ke orang. Barang siapa yang pergi pada saat yang kelima, seolah-olah dia membuat kebajikan dengan sebiji telur je. Ini akhir sekali. Macam beri sutir telur ke orang. Maka apabila imam keluar, bila imam keluar, yakni keluar masuk ke masjid. Masuk ke masjid, maka malaikat berhenti daripada menulis amalan untuk mendengar khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menandakan bahawa barang siapa yang pergi awal ke masjid, dia beri kelebihan laksana mengorbankan seekor unta. Pergi pada waktu yang kedua, laksana mengorbankan seekor lembu. Pergi waktu yang ketiga, laksana mengorbankan seekor kambing biri-biri. Pergi waktu yang keempat, seolah-olah mengorbankan seekor ayam. Pergi waktu yang kelima, seolah-olah memberi sedekah sutir telur daripada seorang. Lepas itu bila imam datang, malaikat pun berhenti menulis. Kerana malaikat mendengar khutbah. Di sini menunjukkan malaikat mendengar khutbah. Apa yang diucapkan oleh imam. Imam pun kena moleklah baca khutbah. Jangan pergi ngambang-ngambang ikut suka. Pergi baca khutbah ikut dah riwayat hajambang, harumah, hajalang dalam khutbah. Malaikat duk dengar khutbah tu. Malaikat tak nak kau benda tu. Maka disebut dengan majlisul zikri, majlis mengingatkan manusia dengan agama Allah, Quran dan hadis. Hadis yang ke-10, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumaat, lalu ia bersabda, padanya ada satu saat yang tidak menepatinya oleh seorang hamba yang muslim dalam keadaan dia berdiri menunaikan sembahyang, lalu berdoa kepada Allah sesuatu, malaikat ia diberinya doa itu, dan bagi dia mengisyarat dengan tangannya menundukkan waktu itu sangat pendek. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa pada hari Jumaat ada satu saat yang sangat diperkenankan doa. Tak tahu saat itu dirahsiakan, diketahui oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia semayang dan dia berdoa di saat ini, saat yang sangat diperkenankan doa, maka doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-11, wa an Abi Burdata Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, wa an Abi Burdata ibn Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم. Dan dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya kata Abu Burdah ni mungkin di kalangan tabi'in, bukan di kalangan sahabat, anak kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Burdah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini sahabat muda di zaman Nabi, muda dan banyak mengumpulkan ilmu, mengaji. Abu Burdah tanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Adakah engkau mendengar ayahmu bercakap berkenaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan hari Jumaat? Katanya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia ialah barang yang di antara duduk imam sehingga ditunaikan sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, di antara waktu yang diperkenankan doa pada hari Jumaat ialah waktu ketika imam duduk di atas mimbar sehingga sembahyang Jumaat. Oleh kerana itu, kita dengar imam berkhutbah. Bila duduk khutbah yang pertama, di celah tu berdoa. Berdoa bukan saja untuk bila doa. Kita nak doa kita sendiri pun tak apa. Doa, itu waktu diperkenan. Bila imam baca khutbah yang kedua, kita dengar balik. Sehingga ditunaikan sembahyang. Itu di antara waktu yang diperkenankan doa. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه مسلم بإسناد صحيح. Dan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya daripada selebih-lebih hari-hari kamu ialah hari Jumaat, maka perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku padanya. Maka sesungguhnya selawat kamu dibentangkan kepada aku. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Maknanya hari Jumaat juga kita digalakkan membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak selawat. Kerana selawat kita dibawa bentang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam barzakh pada hari kiamat, ada alam barzakh sekarang. Dan untuk memperkenalkan kita pada hari kiamat kelak, supaya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya. Kita berselawat dengan apa saja selawat. Asal dia selawat. Selawat ni macam-macam, selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah. Di kalangan selawat-selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah, iaitu Allahumma salli ala Muhammad ataupun Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ataupun riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu ialah selawat yang paling afdal di kalangan selawat-selawat. Kerana selawat ini diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong ajar ke saya selawat. Apa dia selawat yang sebaik-baik? Lalu Nabi menyebut selawat yang dibaca tadi dikenal dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud. Itu selawat yang paling afdal daripada selawat-selawat yang lain. Wallahu a'lam.